أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah yang beku. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanmu yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lensa IPT hari ini bersiaran hari Jumaat jam 9 malam. Pastinya kita dah masuk minggu kedua ataupun separuh kedua Ramadan. Alhamdulillah, kita masih lagi mengejar malam Lailatul Qadar insya-Allah. Dan hari ini merupakan hari Nuzul Quran, salam Nuzul Quran. Saya ingin ucapkan kepada anda semua. Dan hari ini juga esok sebenarnya merupakan hari Kesihatan Sedunia. Saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Sedunia kepada semua pengamal perubatan, termasuklah di hospital pengajar universiti di seluruh Malaysia pada hari esok. Dan insya-Allah juga kepada bakal-bakal pengamal perubatan, saya mendoakan kesyamalan buat anda semua. Insya-Allah anda bakal menjadi doktor yang hebat dan juga mampu membantu rakyat Malaysia untuk lebih sihat dan juga cergas. Dan juga kita ada banyak pengisian dalam Lensa IPT. Pastinya kita akan berikan kepada anda. Selepas ini kita ada bawakan 2 slot kepada anda. Tapi sebelum itu kita nak berikan sikit pengisian berkenaan dengan pengampunan di bulan Ramadan bersama dengan Ustaz Hadari. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Hal itu ada beberapa orang marah orang, ponting kerja, tipu bos. Banyak dosa aku ni. Bila masa aku nak minta ampun ni? Jangan lupa para penonton sekalian, ada satu pesanan daripada Nabi SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan diampunkan dosanya, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Subhanallah, rupa-rupanya sebulan ni adalah tempoh yang mana peluang untuk kita berpuasa, bukan sekadar puasa tapi memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran, Allah bagi tahu dah, siap-siap dah kepada kita, ud'uni astajib lakum. Kamu doalah, pasti aku akan makbulkan. Kadang-kadang pelik, kita ni banyak dosa, kita tahu kita salah dan kita tahu kita banyak silap, tapi nak minta maaf, nak minta ampun tu susah betul. Ada orang fikir nak minta ampun ni kena tunggu raya. Jangan tunggu raya para penonton sekalian. Bulan Ramadan ni dah kita kena minta ampun. Dan bila sebut tentang keampunan, jangan fikir keampunan daripada Allah sahaja. Dalam bulan Ramadan ni juga sepatutnya mintalah keampunan daripada insan-insan yang banyak kita buat silap. Mungkin pernah membawa kan, bulan Ramadan lah platform untuk kita mohon ampun sesama kita. Bahkan keampunan daripada Allah begitu luas. Dinyatakan juga oleh para ulama, apabila mereka yang berpuasa dengan penuh kesungguhan, penuh pengharapan, nanti masuk hari raya bagaikan lembaran putih, bagaikan kain putih
kembali kepada fitrah, iaitu kita menjadi suci. Tapi dengan syarat kena puasa dah sungguh-sungguh, dan dalam puasa tu pula kena tinggalkan kebiasaan kita. Anak hobi kita tu yang nak membawa, mengutuk kan, segala pekerjaan-pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya tu kita kena tinggalkan. Jadi ingat, bulan Ramadan ini bukan sekadar menahan dahaga, menahan lapar, tapi bulan Ramadan ini juga mendidik kita, membawa kita menuju kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya selalu cakap, jangan lupa ada orang yang sangat rugi. Siapa? Yang datang kepadanya Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan. Baik, saudara, dunia hari ini sebenarnya dilakari oleh pelbagai trend dan paradigma kehidupan bentuk baru. Macam-macam trend sekarang ini, dan juga globalisasi telah memberi impak yang besar dalam kehidupan masyarakat di dunia. Sebenarnya secara tak langsung, ia juga turut memberi kesan kepada kehidupan seharian masyarakat Islam, lagi-lagi di Malaysia. Dan agama Islam sebenarnya telah menggariskan beberapa prinsip dan kaedah berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk bercakap berkenaan dengan pembentukan sasiah pelajar melalui Al-Quran Sunnah, kita bersama dengan Dr. Salma Zana Abidin, Ketua Bahagian Awal Pelajar Universiti Islam Selangor UIS. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam Ramadan. Terima kasih. Terima kasih juga kerana memukakan lensa IPT dengan surah Al-Iqra itu seperti dengan salam nuzul Quran. Dan juga kita nak bercakap berkenaan dengan sasiah ni sebenarnya, Doktor. Sebenarnya macam mana sasiah ni boleh dibentuk melalui Al-Quran dan Sunnah? Secara asasnya dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik. Bila kita cerita pasal sasiah ni, Syarul, kita kena define dulu sasiah ni apa dia sasiahkan. Sasiah ni kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai karakter ataupun personality, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai syakhsiyah. Makna kata sasiah tu bahasa Melayu, asal perkataan syakhsiyah. 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 Jadi sekarang ni sama ada dia bermakna dengan karakter, ataupun lebih umum lagi adalah dengan makna kepribadian, ataupun lebih umum lagi dengan makna akhlak, budi pekerti dan sebagainya. Baik. Jadi bila kita nak tengok sasiah ni, nak bentuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Bila kita tengok Quran dan Sunnah, yang pertama sekali Quran. Nak bentuk sasiah dengan Quran, yang pertama sekali tak dapat tidak kita kena baca Al-Quran. Kita dalam bulan Ramadan ni kan, kita memang antara 3 amalan yang kita kena banyakkan, iaitulah siam, puasa, kemudian tilawatul Quran, baca Quran, kemudian yang ketiga adalah kita kena qiyam, kita kena bangun tarawih dan sebagainya. Baik. Yang pertama kita kena baca Quran. Yang kedua adalah kita kena faham Al-Quran. Baca Quran saja tak cukup sebenarnya, sebab memanglah kita dapat pahala insya-Allah, tapi kalau kita baca Quran dan kita faham Al-Quran, insya-Allah Al-Quran akan boleh membimbing dan mendidik kita. Baik. Yang ketiga adalah kita kena mematuhi perintah Al-Quran. Yang keempat, kita kena mengambil ibrah daripada pengajaran yang terdapat dalam kisah-kisah Al-Quran. Saya ambil contoh. Kalau kita ambil contoh dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, Syarul, dalam ayat 23-24. Kisah Nabi Musa AS. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan baginda lari daripada Mesir dan pergi ke Madian, dan baginda sampai ke Madian dalam keadaan baginda jumpa sekumpulan manusia pengembala kambing sedang beri minum kepada kambing-kambing mereka. Di satu sudut Nabi Musa melihat ada 2 orang perempuan yang kelihatannya agak terperuk sikit, agak seolah-olah menjauhkan diri daripada kumpulan pengembala kambing tersebut. Kenapa tu? Okey, baik. Nabi Musa kata, ma khatbukuma? Apa tujuan kamu ni? Kata perempuan tadi, qalata, keduanya berkata, la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak akan beri minum kepada kambing-kambing kami ini sehinggalah pengembala lelaki tadi itu pergi daripada sini. Jadi kemudian kata apa? Wa abuna syekhun kabir. Ayah kami ini dah tua. Jadi kamilah yang mengambil tanggungjawab. Nabi Musa dia buat apa? Fasaqalahuma. Nabi Musa pun tanpa banyak cakap ambil kambing-kambing itu, kemudian bawa ke tempat telaga, ke telaga, kemudian dia pun bagi minum kepada kambing-kambing tersebut, kemudian thumma tawalla ila dhil.
Kemudian dia pun beralih kepada tempat yang dia duduk tadi itu di bawah naungan pokok. Jadi kat sini apa ibrahnya? Nabi Musa ni walaupun dia susah Syirah, dia dalam keadaan yang pelarian, tapi dia masih lagi fikir macam mana nak tolong orang. Jadi itulah dia antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Qasas ayat 23 dan 24 yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Susahnya dia lari dalam keadaan kepenatan, tapi masih lagi ada niat nak bantu orang yang dalam kesusahan. Jadi itulah antara macam mana kita nak bentuk kepribadian sahsiah daripada Al-Quran. Tapi kalau kita cakap berkenaan dengan sahsiah ni, Doktor, untuk kita bagi lebih faham berkenaan dengan sahsiah ni, sebenarnya dia berkenaan dengan pribadi seseorang, perilaku seseorang, kita kata attitude seseorang tu ke, ataupun macam mana? Ada perkara-perkara lain yang termasuk dalam ruang lingkup sahsiah juga? Okey, baik. Jadi bila kita bincang pasal sahsiah ni, sebahagian orang menyangka bahawa sahsiah yang baik adalah orang yang pakai kopiah, kemudian dia pakai songkok, kemudian dia dalam keadaan yang lemah lembut. Itu memang salah satu aspek sahsiah. Tapi yang lebih seluas adalah sahsiah tu dia merangkumi semua perkara yang kita kata kalau nak bersahsiah ataupun berakhlak tinggi itu dia mestilah komprehensif. Saya ambil contoh basic sekali adalah macam mana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Ya, kita dengan jasmani dan rohani kita kan. Saya ambil contoh kalau kita dengan diri kita sendiri kan, kita jaga tak kebersihan? Gosok gigi tak? Faham. Kita kemudian mandi tak? Sebab perkara inilah yang asas yang mana kalau kita buat perkara ni, maka kita telah melengkapkan sebahagian daripada sahsiah itu sendiri. Baik. Yang kedua adalah sahsiah kita dengan masyarakat seliling kita, sama ada ibu kita ke ataupun ayah kita ke ataupun kawan-kawan kita ke ataupun siapa sajalah. Jadi kita dengan orang lain. Saya suka ambil dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah." Ini surah Allah Taala. Apa makna dia? Allah Taala kata apa? Wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Kemudian itu dalam bab kita dengan Allah Taala. Kemudian dengan konteks kita dengan manusia dimulakan dengan apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan pada kedua ibu ayah maka hendaklah buat baik. Kemudian apa lagi? Wa bidzil qurbah, dengan kaum kerabat kita, saudara mara kita ke sepupu kita ke kan, kita kena buat baik juga. Kemudian wal jari dzil qurbah. Sebelum tu lagi wal yatama, anak-anak yatim pun kita kena buat baik juga. Wal masakin, dengan orang-orang miskin pun kita kena buat baik juga. Kemudian tak cukup dengan tu, Quran suruh kita ni expand kebaikan kita tu, akhlak kita kepada siapa? Kepada jiran-jiran kita. Wal jari dzil qurbah, jiran-jiran yang dekat dengan kita, barangkali jiran sebelah rumah kita kan, 2-3 selang 3 rumah kita kan. Ataupun Quran juga suruh wal jaril junub, jiran yang jauh. Jadi bukan sahaja kita kena buat baik pada mak ayah kita, kepada saudara mara kita, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, bahkan kepada jiran-jiran sekalipun kita kena berakhlak dengan akhlak baik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bukan sahaja dengan manusia, Syarul, dengan haiwan sekalipun. Haiwan sekalipun, ya, kita kena buat baik, kena akhlak baik. Tidak boleh kita suka-suka kita pergi jumpa kucing, geram kat kucing ni kan, kucing ni muka tak puas hati, kita sepak dia. Tak boleh. Kan? Kat kedai makan selalunya kan? Ya, tengok kucing kesian kan, kucing tengok nak makan kan. Kalau kita tak nak bagi, jangan kita sakiti dia. Baik. Jadi, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Dakhalatim ra'atun an-nara fi hirratin rabatatha." Kata Nabi, seorang perempuan telah masuk dalam neraka disebabkan kucing yang dia tambat. Dikurung kucing itu. Falam tut'imha, dan dia tidak bagi makan kepada kucing itu. Tak bagi makan. Kemudian dibuat apa lagi? Walam tada'aha ta'kula min khashashil ard, dan dia tidak lepaskan kucing itu supaya kucing itu boleh cari makan sendiri. Dia kurung kucing itu sampai mati, dan apa natijahnya? Kata Nabi SAW, perempuan ini masuk dalam neraka. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, bukan sahaja dengan manusia, bukan sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja dengan diri sendiri, bahkan dengan alam pun kita kena berakhlak dengan alam. Sebab itulah bila kita tengok, bila kita tidak berakhlak dengan alam, kita tidak beradab dengan alam, kita buang sampah merata-rata, kemudian kita buat apa lagi, kita telah tebang pokok kan, kemudian kita telah tarah bukit. Apa berlaku? Tengok sekarang ni bencana musibah
banjir tak kira musim bulan 12 dah. Dulu masa kita kecil-kecil dulu kan. Kalau nak tunggu banjir bulan 12. Sekarang ni banjir, anytime. Kita kadang-kadang terperangkap dengan banjir di Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Jadi, itu sebenarnya telah diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 41 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah zahir, telah muncullah kerosakan di mana? Di daratan, banjir, gempa bumi, tanah runtuh, semua itulah tanah runtuh kan. Kemudian ribut, taufan dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Kemudian di lautan. Fil bahr, di lautan. Di lautan ni apa berlaku? Kita barangkali tidak lagi selamat untuk makan sesetengah ikan di lautan. Barangkali ikan tu dah dicemari dengan apa? Dengan merkuri. Dan kita pun barangkali kita tidak lagi selamat makan sebahagian yang biasa kita makan, sotong dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab semua tu telah tercemar. Jadi itulah yang kita kena lihat bahawa bila sebut insan yang berakhlak, insan yang bersasiah adalah dalam konteks yang luas, yang komprehensif. Kalau dia ni seorang yang rajin solat, rajin baca Quran, tapi suka buang sampah rata-rata, dia belum lagi capai piawaian seorang KPI yang berakhlak ni. Jadi sebab itulah kita kena pastikan bahawa bukan sahaja kita kena rajin sembahyang, tapi kita kena lengkap semua sekali itu. Oleh kepribadian tu, akhlak itu kita mulia katanya. Ya, betul. Baik doktor, saya kira kalau pembentukan sasiah pelajar melalui Al-Quran dan Sunnah ni, apa sebenarnya isu berkaitan dengan sasiah ni yang menjadi permasalahan dalam kalangan pelajar-pelajar kita berhari dan macam mana sebenarnya kita kata UIS, Universiti Islam Selangor membantu mendidik golongan-golongan seperti ini. Baik. Saya ambil satu dah. Saya ambil yang asas sekali adalah adab. Adab ni saya kira satu perkara yang saya kira bukannya di tempat kita saja, barangkali di mana-mana sekalipun. Tambah-tambah apabila kita berdepan dengan pelajar pasca PKP. Saya teringat Syarul, isteri saya beritahu dulu, kawan ni cerita tengah-tengah mengajar ni, mengajar online kan, mengajar online. Tiba-tiba tengah khusyuk mengajar ni, tiba-tiba dengar student barangkali dia lupa nak tutup mic. Tembak dia kata. Lah, main game. Main game. Rupanya pada waktu tu cikgu tengah khusyuk mengajar, dia tengah khusyuk bentuk kumpulan PUBG ke apa, Allah Alam kan. Jadi isteri doktor tu universiti mana? Dia mengajarkan sekolah. Sekolah. Maksudnya bukan saya lah. Betul. Okey. Tapi kalau masih sedih, Syarul dengan saya kan. Saya bila mana saya mengajar online kan. Saya kata cuba buka kamera. Kebanyakan pelajar, minta maaf Ustaz, kami punya data ni kalau buka jadi sangkut-sangkut. Saya terimalah. Saya kata tak apa. Saya nak tengok je awak kat mana. Lama tu dibuka. Rupanya, awak kat mana tu? Saya dekat kedai makan Ustaz. Kedai makan. Maknanya kata sedang belajar tu sambil makan. Sambil kecoh-kecoh, sambil kalut-kalut kan. Masa itulah dibuat kelas PMP dia. Jadi ini adalah isu adab lah. Saya macam tergasa lah doktor, tapi tak apa. Doktor, sebenarnya banyak lagi kita nak bincang berkenaan dengan pembentukan sasiah pelajar melalui Al-Quran Sunnah sebenarnya. Tapi kita nak berehat seketika dulu, doktor. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Okey. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lumpur, tulis nama atas batu. Bukan gol!
Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Semua sebenarnya tak pernah dengar pun perkataan bipolar disorder tu. Bila kena pergi hospital, dia akan sedut. Saya Samsudin. Dan saya, Dr. Amy Sayuti, bersama kami dari majalah Dari Meja Doktor. Baik, kembali lagi dalam Lensa IPT. Tadi saya bercakap dengan doktor, kita ada cerita bongkar rahsia sikit berkenaan dengan pelajar-pelajar yang belajar ni, doktor. Sambil dia belajar online tu, dia buat kerja lain. Tapi saya berhenti kat situ sebab saya pun mungkin dalam golongan tu juga. Tapi doktor, sebenarnya masalah-masalah ni masalah perkara yang tak baik lah, perkara yang negatif yang perlu kita untuk bendung sebenarnya. Jadi apa sebenarnya langkah praktikal untuk kita laksana bagi mengatasi masalah-masalah macam ni, doktor? Okay, jadi saya melihat kepada isu yang lebih besar sebenarnya. Kita melihat itu sebagai masalah yang ialah barangkali itu adalah nasib mereka. Kita tidak boleh nak terlalu menghukum mereka. Jadi sebab itulah kami di UIS ni kita gunakan pendekatan peraturan dan juga pendekatan kita mendidik dengan cara kita memperkenalkan subjek yang tertentulah. Saya ambil contoh yang baik. Kalau di UIS ni, kalau mana-mana pelajar masuk ke UIS, maka perkara pertama yang kita buat adalah pelajar ni akan melalui satu ujian namanya adalah QPT, Quranic Placement Test. Apa tujuannya? Sebab kita nak pastikan bahawa pelajar-pelajar yang masuk ni di manakah level keboleh bacaan. Kalau betul istilahkan, level boleh baca Quran tu setakat mana. Kalau mereka ni boleh baca merangkak-rangkak, kita ambil mereka ni dan letakkan di KPQ. Bukan kelas pemulihan, tapi kelas pengukuhan Al-Quran. Kita cuba elak intensif. Kita nak elak guna istilah pemulihan. Dan kalau dah tak boleh baca Quran langsung pun, kita minta mereka ni, wajibkan mereka untuk masuk kelas pengukuhan Quran ni tanpa sebarang iuran tambahan. Baik. Sebab apa? Sebab matlamat kita adalah sekurang-kurangnya pelajar UIS ni, bidang apa pun yang mereka ambil, sama ada mereka ambil bidang sains teknologi ke, ataupun mereka ambil bidang pengurusan ataupun manajemen ke, ataupun apa sahaja, paling-paling tidak bila mana mereka keluar daripada UIS ni, mereka boleh baca Al-Quran. Mereka tidak buta Quran, Syarul. Mereka boleh baca Quran. Itu adalah asas yang kita buat. Kemudian, sebab itulah asas kepada pembentukan akhlak ni adalah pelajar-pelajar ni, kita galakkan mereka baca Quran dan dalam masa yang sama kita juga mewajibkan pelajar-pelajar ni ambil subjek Al-Quran. Bermakna mereka kena hafal beberapa surah. Sekalipun mereka ni bukannya bidang pengajian agama, tapi mereka kena hafal sekurang-kurangnya surah-surah lazim. Bermakna Syarul, kalau mereka balik rumah kan, mereka semayang kat rumah, kalau kebetulan tak ada imam, bolehlah jadi imam. Bolehlah baca walaupun qul huwallahu ahad ataupun surah-surah pendek. Saya boleh masuk kuis. UIS. UIS. Baik. Jadi kemudian dalam masa yang sama kita pun meletakkan peraturan-peraturan di mana pelajar ni kita hanya benarkan mereka balik paling lambat pun pukul 11 malam. Paling lambatlah. Supaya apa? Supaya pelajar-pelajar ni kita tahulah mereka kat mana. Kalau kat rumah pun mereka ada peraturan, mak ayah tak boleh benarkan balik lambat-lambat. Dekat UIS pun samalah. Kita adalah ibarat ayah dan ibu kedua kepada pelajar-pelajar ini. Sebenarnya kalau kita nak saya ingat sebab tu di awal saya bersama dengan RTM, saya ada role model saya ataupun saya punya sandaran untuk siapa saya melihat untuk saya jadi seperti dia lah, dia dalam bidang pengacaraan. Dalam bidang agama mungkin kita melihat kepada sudut Rasulullah SAW sebagai role model, dan dalam pembentukan sahaziah ni mungkin ada beberapa ciri-ciri ataupun amalan kehidupan baginda yang kita boleh jadikan teladan dalam pembentukan sahaziah bagi seorang pelajar khususnya. Doktor. Saya sebut ini berdasarkan pada pengalaman saya juga sebagai seorang pensyarah. Jadi saya cukup tak suka kalau pelajar-pelajar saya ni datang kelas selekeh.
Allah. Saya kata, awak nak masuk kelas, cuba tengok saya. Saya walaupun saya bersyarah, saya boleh pakai. Tidaklah kemas sangat. Taklah mewah sangat. Taklah mewah sangat. Itu yang tapi saya kata, saya pastikan saya pakai kemas. Betul. Saya kata kemas ni tak semestinya baru. Dan contoh yang paling baiklah Nabi SAW. Nabi ni sahabat beritahu, Nabi tak pernah ada bau-bau yang tidak menyenangkan. Kita bayangkan Syarul, di padang pasir itu cuacanya panas. Kan, cuacanya panas dan pastinya akan berpeluh. Tapi Nabi ni sentiasa dalam keadaan yang wangi. Dan Nabi ni sentiasa dalam keadaan yang kemas. Rambut Nabi ni, sahabat beritahu, bila mana Nabi buka songkok ataupun kopiah lah serban Nabi kan, Nabi minyakkan rambut dia. Ini kadang-kadang pelajar datang kelas dengan rambut serabai. Saya kata, mandi tak lagi ni? Kan? Kemudian sengih-sengih. Kita tahu lah, itu sengih tu, itu merupakan jawapan kepada soalan saya tadi lah. Mandi tak mandi tadi lah. Itu menjawab tu. Ya, betul. Lepas ni saya tak sengih. Saya kadang-kadang tak pakai apa juga. Lepas ni saya kena pakai lah. Jadi itu antara kepribadian yang perlu kita... Ya, itu asas. Itu asas. Itu asas. Ya. Jadi bagaimana pula kalau mungkin itu salah satu yang kita boleh ikut. Tapi persoalannya yang agak kritikal sikit. Macam mana pula dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim, pelajar-pelajar yang non-Muslim dalam pembentukan sasiah dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, Doktor? Okey, baik. Saya kira macam ni. Kita dengan non-Muslim ni ada beza. Prinsip kita beza. Kita dalam Islam ini, Islam kita yakin bahawa agama yang benar adalah Islam, tapi ini tidak bermakna kita mengesampingkan mereka, pelajar non-Muslim ni, daripada kita nak arus berdanakan pembentukan sasiah ni melalui Quran dan Sunnah. Walaupun kita ni beza dari sudut akidah, tapi sedar tak sedar, dalam setengah-setengah keadaan, terutamanya matlamat agama itu, sebahagiannya sama. Saya ambil contoh. Semua agama melarang penganutnya untuk buat perkara-perkara yang tak baik. Berjudi, ataupun minum arak ataupun mabuk. Kan? Semua tak benar kan? Kemudian, semua agama ni menentang kepada isu-isu berkaitan dengan jenayah. Ataupun semua agama ni menyeru supaya penganutnya buat baik kepada mak ayah, kepada jiran tetangga dan sebagainya. Jadi kita mungkin boleh berbeza dari sudut prinsip agama, tapi kita boleh bersatu dan bersama pada banyak aspek. Saya ambil contoh, sekarang ni orang bicarakan tentang global warming. Oh, okey. Kan? Pemanasan global. Dan sebenarnya tak kiralah siapa dia, sama ada orang Islam ke orang bukan Islam ke, dia mesti ada usaha walaupun sekecil-kecil mana sekalipun untuk berusaha menyumbangkan kepada kita nak kurangkan pemanasan global. Betul. Ya. Paling-paling tidak kan sekarang kita hadapi masalah air. Kita kat Malaysia ni barangkali belum lagi. Saya baca dalam satu laporan surat khabar. Lebih kurang dalam 2 bilion penduduk dunia yang tidak mendapat akses bekalan air yang bersih. Baik, katakan kita buat kempen menjimatkan air, kempen jangan buang sampah merata-rata, kempen melestarikan alam. Kalaulah kita boleh buat perkara ini, bukan sahaja Islam yang champion, tapi kita boleh ajak kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar yang bukan Islam untuk turut sama dalam kempen-kempen seumpama ini. Champion bersama kita kata. Ya, champion bersama. Baik. Tadi sebelum kita berehat tadi sebenarnya doktor ada sebut, saya suka dengan bila doktor mention berkenaan dengan kelas belajar, tidur semua. Jadi maksudnya kita dah tahu revolusi media itu ada pada masa kini. Jadi macam mana sebenarnya bila kita cakap berkenaan dengan revolusi media ni, macam mana pihak UIS ataupun IPT sendiri merangka kaedah untuk bentuk sasiah pada zaman kini? Okey. Saya suka soalan sebab soalan ini berkaitan dengan apa yang kami buat sekarang lah. Alhamdulillah. Macam kami di UIS, kami melihat bahawa dunia sekarang adalah dunia yang berbeza dengan dunia kami dululah. Belajar dulu kan. Sebab itulah kami bila mana kami rangka program, kami tidak rangka program itu secara eksklusif pada bidang tertentu. Saya ambil contoh. Kami belajar dulu, kalau bidang Quran Sunnah lah. Tapi di UIS, kami ada bidang Quran Sunnah dan komunikasi. Di situ pelajar-pelajar didedahkan dengan macam mana nak menguruskan penerbitan, kemudian macam mana kita nak uruskan, kita nak buat skrip dan sebagainya. Jadi bila kita gabungkan itu, maka pelajar-pelajar secara tidak langsung akan didedahkan dengan media,
dan dalam masa yang sama mereka telah ada bekal Quran Sunnah prinsip ni dan mereka boleh jadikan ini sebagai pembimbing kepada apa yang mereka buatlah. Kalau mereka nak terbitkan filem macam mana, kalau filem yang syariah compliant, kalau mereka nak buat drama macam mana yang boleh membantu memberikan pengajaran baik kepada masyarakat. Baik doktor, untuk kita nak menutup slot pada malam ini, mungkin ada sedikit harapan daripada doktor kepada semua warga pendidik universiti terutamanya di luar sana yang sedang menonton sekarang ini. Mungkin boleh kita bincangkan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, baik. Harapan saya adalah supaya pendidik luar sana lah, sama ada dia itu guru ke ataupun pensyarah ataupun siapa saja, bahkan guru tadika sekalipun, dia hendaklah meletakkan pelajar-pelajar itu sebagai anak ataupun adik mereka sendiri. Sebab itulah bila mana anak ataupun adik ni, kita akan meletakkan harapan yang tinggi kepada mereka. Dan bila mana masuk kelas, saya harapkan pensyarah dan guru-guru, dan saya percaya sebahagiannya pun dah buat dah. Kita bukan hanya kita mengajar apa yang wajib kita ajar, tapi kita juga memberikan nasihat kepada mereka dan cuba bermesra dengan mereka, cuba mendekati mereka, memahami jiwa mereka. Sebab anak-anak zaman sekarang ini merupakan generasi yang bakal mewarisi kepimpinan negara pada masa akan datang. Kalaulah mereka ni ketandusan akhlak, ketandusan adab, maka bersedialah kita untuk melihat keruntuhan sebuah peradaban yang telah lama kita bina pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Selamat Zainal Abidin, Ketua Bahagian Haiwan Pelajar Universiti Islam Selangor UIS, kerana sudi bersama kita pada malam ini. InsyaAllah. Kepada penonton SIPT, jangan ke mana-mana sebab lepas ini kita ada satu topik yang panas juga berkenaan dengan mahasiswa lembik rapuh emosi. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Gotong royong bersihkan kawasan kita ni. Situasi sekarang kan agak mencabar dari segi orang kata kos, living cost dan sebagainya kan agak tinggi. So alhamdulillah kita berjaya menyahut cabaran tu dan juga kita bolehlah menyediakan menu ramah yang mampu milik untuk semua orang kan. Kebiasaan pergi dekat bazar atau mana-mana harga dia mahal. Jadi kat sini bawah daripada RM5 harga berpatutan. Jadi orang pun boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Berpuas hatilah dengan Bazar Rahmah ni. Jimat betul. Dia boleh dapatkan air dengan makanan dengan harga serendah RM5 saja. Membantulah. Selalu kan kalau kita beli kat bazar kan mahal kan. Jadi ada menu Rahmah ni macam taklah membeban lah. Alhamdulillah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ni, jadi dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan lah. Jadi peluang yang ada ni kita bersyukur. Dan juga banyak menu-menu pilihan yang kita boleh pilih kat sini. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. I'm Asha Sinclair and this is Stand Up, the show where we'll be discussing the inspiring stories of Malaysian entrepreneurs as they navigate through the trials and tribulations of running business during the COVID-19 pandemic.
Benarkah dakwaan generasi muda hari ini lembik dan rapuh dari segi emosi? Dalam kalangan pensyarah, ini bukan hal yang luar biasa berhadapan dengan pelajar yang merungut tentang tugasan, assignment yang menimbun, tentang tugasan yang tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan kerana masalah internet dan sebagainya. Dan sebagai seorang pelajar, sebenarnya bagaimana tips untuk self-healing? Itu yang penting apabila berhadapan dengan tekanan. Untuk bercakap berkenaan dengan mahasiswa lembik, rapuh emosi, kita bersama dengan Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya Allah. Sihat. Sihat Alhamdulillah. Saya tengok tadi macam Blackpink datang. Nak bagi semangat. Nak bagi semangat, betul. Warna tu pun penting juga. Sebenarnya itu yang penting. Kita nak bawakan kepada Lensa IPT malam ni. Sebenarnya Puan, baru-baru ni sebenarnya ada satu artikel ataupun viral satu artikel berkenaan dengan mahasiswa lembik. Jadi apa yang dikabarkan, yang diluahkan oleh pensyarah itu apabila mendapat rungutan mahasiswa tentang kerja kuliah yang perlu dilaksanakan. Tapi saya faham juga kadang KPI-nya pun daripada pensyarah pun satu juga. Tapi soalannya macam mana tu? Dia saya tertarik perkataan tu. Satu lembik, lepas tu satu lagi rapuh. Rapuh, lembik, rapuh. Lembik dan juga rapuh tu sebenarnya dia berdasarkan kepada fahaman berkaitan dengan sikap. Sikap yang negatif, sikap yang tidak ada daya saing, sikap yang tidak mudah fokus ya, dan juga mudah panik. Jadi sikap itu adalah satu fahaman yang negatif yang menyebabkan mahasiswa ini sukar untuk memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan peranan dan juga tanggungjawab mereka sebagai mahasiswa. Fokus utama kita sebut sebagai core businessnya adalah belajar. Ya, dalam proses pembelajaran ini ada tugasan yang wajib disiapkan. Jadi mereka harus dan wajib untuk menyelesaikannya walaupun ianya dirasakan sebagai terlalu banyak sehingga membebankan. Saya kira kalau dia faham tentang peranan, maka tidak akan timbul perasaan cuak ataupun panik sekiranya diberikan tugasan yang banyak. Sebenarnya generasi kini sekarang ni dengan generasi dulu ni ada beza ke Puan? Sebab kalau nak ikutkan dulu pun belajar juga, sekarang pun belajar juga kan. Tapi rungutan tu macam kurang sikit ke macam mana? Dia dewasa ini kita berada dalam generasi Z. Metaverse. Yes, metaverse di mana mereka ini terdedah dengan fasiliti yang banyak ya. Kemudian ada juga lambakan gadget di luar sana. Dan juga limpahan media sosial yang menyebabkan fokus itu mungkin lari. Fokus asal itu lari menyebabkan mereka ini tak tahu mana satu keutamaannya. Ya, jadi trend itu berubah disebabkan oleh persekitaran sosial yang akhirnya mereka ini tidak dapat fokus, tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya, dan itulah yang menyebabkan ada gangguan-gangguan dari segi tingkah laku. Ya, kerana konsep pemikiran juga berubah, perasaan berubah, dan sudah pastinya tindakan yang diambil juga sambil lewa dan merasakan sempat lagi. Jadi budaya bertangguh itu pun mungkin semakin ada lah. Ya? Kerana semuanya di hujung jari. Mereka rasa tak susah. Kalau kita dulu zaman saya lah kan, nak kena pergi perpustakaan, nak pergi menelaah sumber-sumber rujukan. Kalau sekarang ini duduk dalam bilik pun dapat. Tapi ada juga yang mengambil kesempatan disebabkan oleh fasiliti yang banyak itu. Yang akhirnya memberi kemudaratan pada mereka sendiri. Itulah sebab kalau kita nak ikutkan sekarang ni tadi Puan ada cakap pasal media sosial sebagainya. Mungkin generasi sekarang ni apa yang tak puas hati tekan je hujung jari kita kata Puan. Tapi mungkin generasi dulu agak susah sikit kalau kena ikut pada zaman dulu pun nak tengok movie, nak tengok cerita tu kena tunggu mungkin TV1 pukul 9 malam lepas itu berita. Pun kalau ada. Itu pun kalau ada satu Ahad. Sekarang ni mana-mana. Berhenti makan pun boleh tengok cerita. Tapi itulah perubahan kita kata era yang kita lalui sekarang ni menjadikan lebih sukar untuk kita nak mendidik dan juga kita berhadapan dengan sebagai mahasiswa pun nak berhadapan dengan situasi kini. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah perubahan media, perubahan teknologi itu sedikit sebanyak mengganggu-gugat mereka punya ini
asasnya perkembangan teknologi ini dia memudahkan. Dia bukan menyukarkan. Tetapi fahaman itu yang disalah tafsir. Sehingga menyebabkan tindakan yang diambil itu tidak selaras dengan kemudahan yang ada. Dan ada juga di kalangan siswa-siswi kita ni, dia terdedah dengan gadget kan. Social media, macam-macam aplikasi ada kan. Dan sepantas kilat pun kita boleh jadi famous. Sekiranya konten itu membenarkan viewer yang lebih ramai kan. Jadi pautan yang lebih pantas ini menyebabkan ada setengah mahasiswa ini dia memilih cara yang tidak sesuai untuk perluahan. Sedangkan kita ada cara yang tertentu, konsep yang tertentu, adab yang tertentu, etika yang tertentu. Ya, jadi kalau diikutkan benda ni adalah perlu melalui metod tradisi juga. Metod yang tradisi kan kita belajar melalui buku kan, dan ada bersemuka, tidak ada perhubungan secara maya yang terlalu luas kan. Kalau sekarang ni perhubungan maya tu dia lebih meluas. Tak pernah jumpa tapi akrab Tuhan saja yang tahu. Allahu Akbar. Saya terasa. Saya terasa. Begitulah ceritanya zaman kini sebenarnya. Saya teringat juga, saya tak pernah pula dengar zaman universiti. Mak saya dulu dia tertekan, dia stress. Dia cakap zaman universiti zaman yang paling seronok. Betul. Sebab zaman itulah nak belajar, zaman itulah nak cari power. Zaman itulah nak persiapkan diri untuk kerjaya kan. Jadi dia penuh warna-warni sebenarnya. Tapi kalau kita anggarkan zaman berada di kampus itu sebagai memberi tekanan kepada emosi kita, pemikiran kita dan akhirnya tingkah laku juga tercalar, maka ianya adalah satu corak fikir yang salah, yang wajar diperbetulkan. Corak fikir yang salah ni saya suka kita nak flashback sedikit, Puan. Waktu zaman pandemik dulu kan, banyak kesihatan mental pelajar ini agak terganggu sedikit. Ada kes-kes yang mungkin tidak sedap ataupun tidak mahu kita dengar, tapi berlaku pada zaman era pandemik COVID-19 tempoh hari. Jadi berkenaan dengan isu kesihatan mental pada zaman itu, ada komen sikit, Puan. Bila kita sebut pandemik kan, masyarakat kita pada tempoh tersebut mengalami satu keadaan yang panik. Kejutan budaya. Kejutan. Trauma psikologi ada. Trauma emosi dan juga trauma dari segi tingkah laku. Maksudnya yang terkesan bukan sahaja mahasiswa tetapi semua orang, ya, lapisan masyarakat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan semestinya ekonomi juga terjejas. Jadi sebagai mahasiswa yang baru sahaja mendaftarkan ketika itu, mendaftar masuk universiti ketika itu, dan pada ketika itulah bermulanya era di mana pembelajaran secara dalam talian. Jadi fasiliti yang terbatas, keadaan, kemudahan yang juga tak lengkap, kefahaman dan kesedaran tentang PKP itu sendiri pun tidak ada, yang menyebabkan memberi tekananlah kepada mereka ini, ya. Kerana dari segi masa nak dikawal selia sebaiknya, kemudian ada juga masalah dari segi stres tentang tugasan yang diberikan secara mengejutkan berturut-turut ini, menyebabkan mereka tak sempat untuk memahami apa yang berlaku. So itu yang boleh memberi tekanan dan juga gangguan dari segi kesihatan mental. Banyak lagi kita nak bercakap berkenaan dengan topik mahasiswa lembik, rapuh emosi ni sebenarnya, Puan. Tapi sekarang ni kita nak berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Tebatan banjir dipermainkan dalam sosial media. Anwar kata batal, kemudian teruskan macam ini main. Yang saya batal apa? Saya batal kelulusan. Sebab apa saya batal? Sebab rundingan terus. Saya tanya Kementerian Kewangan, dia kata kos terlalu tinggi. Saya kata pasal apa lulus? Terpaksa lulus. Sebab apa? Sebab fatwa. Ni fatwa mufti baru. Kalau tak ada tender, buat semula. Sebab itu bila saya umum, Johor satu projek, Sungai Golok Kelantan tertangguh. Next phase. Tetapi bila kita selamatkan dana dengan tender, saya sambung Johor ada 2 projek dan Tebatan banjir Kelantan Sungai Golok saya segerakan. Bukan bagi saya bukan soal politik, orang seksa dengan banjir ini. Tapi sebab apa? Sebab kita boleh tender. Sebab apa? Kita selamatkan bilion ringgit wang rakyat daripada dia masuk akaun parti, di akaun peribadi.
Angkutan Rel dan Bas di bawah prasarana kerajaan meneruskan inisiatif PAS Bulanan MY50 deniah kepada Kementerian Pengangkutan kerana ia memberi manfaat kepada 180,000 pengguna. Cara rintis memperkenalkan PAS Perjalanan Tanpa Had MyBAS50 untuk manfaat rakyat Johor baru yang menggunakan perkhidmatan bas henti-henti di bawah program SPST. RM180 juta program SPST termasuk luasan pelaksanaan program ke Bandar Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Baik, masih lagi dalam topik mahasiswa lembik rapuh emosi dengan Puan Blackpink kita. Puan Siti Fatimah Abdul Ghani. Tadi kita cakap berkenaan dengan kesihatan mental yang membelenggu pelajar-pelajar ini. Saya kira bukan pelajar saja sebenarnya, Puan. Saya kira pensyarah juga, staf-staf di warga-warga universiti sendiri agak terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi apa sendiri sebenarnya punca-punca gangguan kesihatan mental ni dari sudut psikologinya? Dari sudut psikologi dia ada 3 komponen utama. Kategori utama lah ya. Pertama adalah disebabkan oleh biologi. Biologi itu kita sebut juga sebagai genetik atau keturunan. Tetapi nisbah gangguan kesihatan mental disebabkan biologi ini sangat kecil. Ya, biologi ini kita maksudkan sebagaimana pengalaman sejarah dalam keluarga. Trauma mungkin ada. Tidak, mungkin ada yang mengalami gangguan kesihatan mental. Yang kedua adalah kecacatan otak. Ya, dan juga gangguan ketika prenatal, ya, masa kecil tu mungkin ada hentakan dan sebagainya kan. Dan juga dari segi ketagihan yang menyebabkan adanya penyebab disebabkan oleh genetik ataupun biologi. Yang kedua, kategori kedua adalah disebut sebagai psikologi. Psikologi ni contoh berlakunya tragedi yang tidak boleh diterima, yang secara mengejut. Yang trauma tadi. Yes, yang trauma tadi. Jadi yang menyebabkan mereka ini tidak dapat menerimanya. Ya, ataupun macam kalau dalam tempoh PKP, kematian, kehilangan orang tersayang, ibu, ayah ataupun orang-orang penting dalam hidup. Yang akhirnya mereka ini rasa terkesan di situ. Ya, sehingga tidak dapat berfungsi seperti mana orang yang lain. Ya. Dan psikologi juga disebabkan oleh gangguan dalam sistem sosial itu. Contohnya mungkin ada penderaan, pengabaian sosial dalam kalangan keluarga, rakan ataupun persekitaran mereka. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga disebut juga sebagai faktor persekitaran yang menjadi punca. Persekitaran, contoh bila berlakunya COVID-19, ramai tidak faham, tidak sedar, tidak menerimanya apa yang berlaku sekarang ini. Dan banyak tekanan-tekanan yang berlaku di kalangan interaksi sosial kita yang menyebabkan masyarakat panik. Masyarakat tidak dapat untuk meneruskan apakah dan bagaimanakah solusi terbaik untuk menguruskannya. Jadi 3 komponen inilah yang menyebabkan punca-punca kepada berlakunya gangguan kesihatan mental, ya, yang menyebabkan corak pemikiran berbeza, perasaan juga terganggu, dan akhirnya tingkah laku mereka terjejas. Itu sebenarnya bila kita dah faham berkenaan dengan 3 cabang, 3 komponen yang Puan bagi tahu tadi tu, mungkin kita boleh sendiri kita kata self healing. Jadi persoalan, tapi macam mana kita nak mengatasi gangguan kesihatan mental? Self healing tu. So self healing tu bila kita dengar perkataan self healing, apa ke bendanya kan? Macam tak boleh move on. Itu dah putus cinta. Self healing ni dia adalah pemulihan. Perawatan dalaman yang bermula daripada diri kita sendiri. Dia ada 3 komponen dia juga. Kalau tadi 3, yang ni pun 3 juga. Kenalah. Kena 3 ya.
Tapi bukan cawangan 3. Oh, itu lain. So yang pertama self love, ya. Self love itu sayang diri kita. Yang kedua adalah self care, penjagaan diri. Dan yang ketiga adalah self respect. Bila kita memperakui tentang diri kita, keperluan kita, kehendak kita diseimbangkan dengan keperluan, maka dia akan jadi satu fahaman tentang self respect. Itu menghormati diri kita, menghormati apa yang ada untuk diri kita, menghormati apa peranan kita, menghormati tanggungjawab kita, yang akhirnya akan ada penjagaan diri itu. Yang kita sebut sebagai pengurusan masa, pengurusan emosi, pengurusan fikiran dan juga pengurusan tindak tanduk yang kita ambil. Jadi itu yang disebutkan sebagai self healing. Bila kita sayang diri kita, kita tak akan buat sesuatu yang memudaratkan. Betul. Kalau tak pergi kuliah tu memudaratkan tak? Mungkin. Kena jawab dengan jujur lah. Saya kena jawab dengan jujur lah. Saya pun. Jadi kalau tak pergi kuliah, melewat-lewatkan tugasan yang diberikan, buat kerja last minute, ya. Jadi perkara ini akan memberi kemudaratan, akan mengganggu penjagaan masa kita sebagai mahasiswa, contoh kan. Jadi dia memberi tekanan sekiranya kita tak sempat nak menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Inilah yang berlaku gangguan itu. Sebab itu kita perlu self-love, self-care dengan self-respect. Betul. 3 self-love, self-care, self-care. Itu sebenarnya. Itu yang kita sebut sebagai self-healing, pemulihan diri. Baik, terima kasih. Puan, kalau kita tahu, tadi kita sebelum kita berehat, kita ada bercakap berkenaan dengan kesihatan mental pelajar. Ini sebenarnya topik ini mahasiswa lembik rapuh emosi. Sebenarnya mereka ni terbeban dengan emosi. Nak jaga sekarang ni dengan inflasi meningkat. Jadi terpaksa buat kerja part time. Dah ada masalah belajar, masalah kerja part time dan juga mungkin ada masalah keluarga. Nak tambah lagi masalah cinta. Ini satu ni. Putus cinta di tengah jalan. Cinta. Tak faham saling sendiri. Tapi itu antara masalah-masalah yang kita fahamlah zaman mahasiswa, zaman universiti memang mereka akan lalui masalah-masalah tersebut. Jadi apa antara tips untuk merawat perkara macam ni dan juga apa antara kaedah untuk yang perlu diberikan kepada mahasiswa itu sendiri, Puan? Okey. Cara kita nak merubah diri, pertama sekali adalah menerusi kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Sebab kasih sayang itu dia termasuk dalam salah satu hormon bahagia dalam otak kita. Ya. Dan salah satu hormon bahagia itu perlunya ada kasih dan sayang. Jadi yang pertama sekali perlu kita peduli diri, cakna emosi kita. Jadi peduli diri ini perlu faham apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu pertama, asas dia. Yang kedua, kita perlu tahu juga batasan kita. Sejauh mana kita boleh lakukan hal itu, pekerjaan itu, komitmen itu. Contoh bila kita berhubung dengan berlainan jantina, ada kasih sayang, ada cinta di kampus di situ. Dia memerlukan komitmen. Dan komitmen itu perlu ada komunikasi yang selaras. Kalau komunikasi tak selaras, dia akan bagi bebanan kepada emosi mereka. Kemudian setelah ada komunikasi, perlu ada connection, perhubungan yang baik. Ya? Jadi mereka perlu selaraskan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sejauh mana mereka boleh bawa komitmen itu. Kalau nak bekerja, perlu bijak urus masa. Kalau pengurusan masa tu tak dilaksanakan sebaik mungkin, yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Jadi dia perlu pilihlah mana yang bagus, mana yang tak bagus. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Setkan priority, maksudnya tetapkan keutamaan. Dia nak apa sebenarnya? Ya, memang kita ada nak cari penyelesaian, tak ada duit, kekangan, jadi kerja part time, kerja separuh masa. Tetapi priority keutamaan pada pelajaran perlu diberikan. Jangan lupa yang itu. Saya dengar suara Puan ni ingat mak saya. Jangan bercinta, dik. Zaman belajar cakap macam tu. Itu nanti saya balik rumah saya. Dia kata jangan bercinta. Tapi kena bercinta juga, tapi ada batasan dia. Ada batasan. Kadang ada pemangkin. Pemangkin tu ke arah rajin belajar ataupun rajin ke panggung wayang. Itu yang lain. Seimbang. Tapi Puan, kita ada mungkin di penghujung slot ni kita nak berikan sikit apa antara nasihat yang boleh kita berikan di penonton luar sana, mungkin kepada pelajar dan juga kepada pensyarah yang sedang menonton Lensa IPT malam ini. Okey, kepada mereka yang menonton program kita pada hari ini, yang pertama adalah kita perlu biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
Kadang yang kita selalu lakukan tu, biasa lakukan tu, benda tu tak betul, benda tu salah. Biasa jadi maksudnya? perlu dibetul-betulkan, perlu dicari apa yang baik, apa yang tak baiknya, dan apakah limitasi kita, apa yang kita nak. Selagi kita faham peranan kita, selagi kita faham tanggungjawab kita, amanah kita, insya-Allah kita tak perlu risau, ya. Apa sahaja bebanan yang ada, kita mampu tanganinya sebaik mungkin. Sama ada pensyarahkah, pelajarkah, orang biasakah, ya. Kita semua berhadapan dengan ujian kerana itu adalah bahagian masing-masing, kan. Tapi dia bergantung kepada cara kita lah untuk menyelaraskannya. Alhamdulillah, insya-Allah saya rasa terjawab persoalan mahasiswa lembik rapuh emosi. Ada tanda soal kat situ. Jadi mungkin ini perkara-perkara yang boleh kita cerahkan kepada mereka luar sana. Mungkin bila dengar slot kita malam ni, mereka tahu apa yang perlu mereka buat, apa gangguan kesihatan mental mereka di tahap yang mana, dan juga self-care, self-love, self-respect yang perlu kita ada untuk buat self-healing. Tapi tambahan ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Usah buat perbandingan itu, diagnosis dengan diri sendiri saja. Perlu dapatkan rawatan daripada pakar. Ya, sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Baik. Kalau ada simptom-simptom, perlu dapatkan rawatan. InsyaAllah. Kita akan bersama dengan Puan lagi insyaAllah di lain slot untuk kita bercakap dengan psikologi mahasiswa mungkin. Tapi kita nak cakap terima kasih juga kepada Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, kerana sudi bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus bersiaran, Puan, setiap hari Jumaat, Lensa IPT jam 9 malam di TV1 dan di saluran berita RTM. Dan juga ulangannya jam 4.05 petang di hari yang sama di saluran berita RTM. Dan pastinya selamat berhujung minggu kepada anda yang sedang menonton. Salam nuzul Quran. Gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk mengimarahkan masjid dengan melaksanakan aktiviti yang mampu memberi impak positif kepada orang sekeliling kita. Dan selamat beramal. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Menatap bintang indah di langitmu, hanya alunan namamu ku sebut, butir-butir tasbih saksi cintaku, mengagumi kebesaranmu. Syadu rintihan jiwaku yang pilu, penuh dosa-dosa menggu.